So Puan Hafizah bersedia dengan PD Talk kita pada pagi ni? Makin lama makin berdebar pula. Macam kenapa semua orang bersemangat ni pagi-pagi ni. Tak apa Puan Hafizah, kita punya session ni dia santai je. Kita chat-chat je Puan Hafizah. Okay, alright. Alright, since everyone is ready, now we can start our PD Talk, Nutrition and Pandemic. Stay home, stay healthy. Allow me to briefly introduce the background of our panel speaker. Her name is Nur Hafizah Muhammad Sobri and she is a dietitian at Ministry of Health Malaysia. Puan Hafizah is a columnist for diet advice in Harian Metro and Sinar Harian. She's also been voted as Dietitian People's Choice 2020 by Pa and Ma magazine. She's also been featured in TV Al Hijrah, Hello Doctor, Tanya Dr. Imelda Show, Mingguan Wanita and many more. She's also been involved in talk show Perspektif Kesihatan Radio Selangor FM and Diet and Diabetes on Tracks FM. Alright, so without further ado, let's pass the floor to our moderators to start our PD Talk series today. The floor is yours, guys. Okay, thank you Akila and Nadia. Good morning participants and welcome to today's PD Talk series. My name is Zeti and I am your moderator for today. Menarik topik kita hari ni. Nutrition and Pandemic. Mesti orang macam tertanya, kenapa kita pilih topik ini untuk dikupas dengan lebih mendalam? Ini disebabkan kita lihat keadaan rakyat Malaysia sekarang yang melalui fasa pandemik terpaksa menghadapi macam-macam halangan dan salah satunya cabaran dari segi pemakanan. Betul tu Zeti, bila kita tak menjaga pemakanan kita dengan secara betul, secara tak langsung dia akan efek kita punya kandungan nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Betul tak rakan-rakan yang lain? Ya betul. Betul. Sekejap, sebelum saya lupa, saya nak remind lah, nama saya Iqbal, merupakan moderator anda untuk hari ini. Dan Komel je macam Upin Ipin. Itulah madam, betul tu. Dan juga bersama saya Raihani, juga merupakan seorang moderator, salah seorang moderator anda pada hari ini. Jadi, kita akan pada diskusi utama kita berkenaan topik nutrisi dan pandemik. So participants, sebentar tadi Puan Hafizah ada bercakap tentang dietitian ni bila orang nak bercerita tentang masalah obesity, diabetes, cardiovascular disease kan Puan Hafizah. Jadi sekarang ni seperti yang kita tahulah, sekarang kita aware Malaysia ni kan diorang ada orang kata obesity rate dekat Malaysia ni sebenarnya tinggi Puan Hafizah, terutamanya dalam Southeast Asia lah, among Southeast Asia. Kita ada orang kata sebab obesity tinggi dekat Malaysia ni alasan dia adalah sebab food intake, genetik, orang kata limitation of physical activity. Disebabkan mereka sekarang ni waktu pandemik, diorang orang kata nak energetic kan, so diorang minum sugary drinks, orang kata lifestyle like macam minum fast food and so on tu kan Puan Hafizah. Jadi kalau kita tengok Puan Hafizah, rakyat Malaysia ni diorang punya badan physically kecil-kecil je, like macam comel-comel kecil-kecil, pitik lah in size diorang tu sebenarnya. Nak dibandingkan dengan luar negara yang diorang tinggi, besar, orang kata like macam tough semua kan. Betul. So betul tu. Jadi secara orang kata historically ni lah kan Puan Hafizah, macam mana tabiat pemakanan rakyat Malaysia sekarang nak dibandingkan dengan orang kata orang dulu-dulu, sebab orang dulu-dulu kadar obesiti diorang tak tinggi, sekarang yang tinggi. Jadi apa perbezaan tabiat pemakanan rakyat Malaysia sekarang ni Puan Hafizah? Okay, alright. First of all, masih lagi kita kekalkan menu-menu yang tradisional, menu-menu yang zaman-zaman dulu buat, kita pun masih lagi buat sekarang. Tapi yang bezanya kita dah tak turun bedang, kita dah tak kerja dekat luar office, kita dah banyak online, sekarang pun banyak SOP. Alright. So number one is kita tak seaktif rakyat yang dulu. Okay, yang tu number one. Walaupun makanan masih lagi maintain. Yang kedua, kita suka menghipsterkan makanan. Betul. Sikit tambah cheese. Yes, sikit tambah cheese, coklat. Menghipsterkan
menghipsterkan makanan. Wow. So you know apa, itu adalah salah satu tugas saya yang sangat memeningkan kepala. Whenever I can update myself tentang makanan-makanan calories yang ada dekat luar sana, I kena keep up to date dengan the trend yang ada dekat Malaysia sekarang. Seriously sangat memenatkan. Ada goreng pisang cheese chocolate lah. Betul. Lepas tu ada burger nasi lemak lah. Aduh, terliur Apa ni. nama, kepada saya scary. Saya takut. You all rasa macam apa, Sedap menarik, kan? apa, nanti nak try. Ah. Tapi kepada saya takut. Why? Sebab saya tahu berapa banyak kalori yang ditambah. Nampak I tahu beza berapa banyak. kita tu. I tahu berapa banyak benda yang saya perlu buat, aktiviti yang saya perlu buat untuk apa, burn that much calorie. So saya jadi takut. That's why saya tak ada apa lain makanan hipster, tapi saya perlu tahu. So apa nama, if apa yang kedua tu, kita suka menghipsterkan makanan. So added calorie yang tak perlu in the first place. Betul. Okay, tadi saya ada nampak satu komen dekat chat, banyak makanan import. Nah, makanan import dia tak memberi sangat kepada intake kalori kita, tetapi intake kepada yang kita panggil sodium ataupun bahan pengawet, perasa, etc. Yang itu dia tak memberi efek sangat kepada weight, tapi memberi efek kepada kesihatan yang lain, iaitu dari segi darah tinggi, daripada segi pening kepala, that one lain cerita. So makanan import kepada saya dia tak efek sangat kepada total kalori intake. Tapi yang pertama adalah memang kita tak seaktif masyarakat zaman dulu, banyak kerja-kerja dalam dan tak ada kerja-kerja kat luar sangat. Betul. Yang kedua adalah kita kerap menghipsterkan makanan. Dan yang ketiga, sikap rakyat Malaysia, selagi tak kena, selagi tu tak kisah. Betul tu rakyat Malaysia. I nak buat apa, ambil kira my obesity ataupun I tak sihat. I rasa sihat saja. Sama juga kalau kita nampak masa pandemik COVID ini, I tak kena, orang lain yang kena. Betul, ada mindset tu. So, sikap, mindset Malaysia ni selagi tak kena pada diri sendiri, selagi tu dia takkan ambil tingkah laku ataupun langkah pencegahan. Betul. Saya takkan nak tunggu sampai family members ataupun diri sendiri kena baru nak ambil langkah. Itu bukan langkah pencegahan dah. Itu langkah untuk merawat. So once dah kena darah tinggi, once dah kena obesity, once dah kena kencing manis tu, nak patah balik, nak merawat balik susah. Masa itulah. Yang keempat, masa itulah daripada yang ketiga, sikap acuh tak acuh, kepada yang nombor 4, sikap nak semua benda cepat. Itu masalah. Kita memang tak suka menunggu. Once dah kena, aku kena kencing manis. Macam mana nak merawat dengan cepat? Pergilah ke produk suplemen yang lain yang boleh nerukkan lagi keadaan. So empat ni yang saya nampak selalunya. Nombor 1, kita dah tak seaktif dulu. Yang kedua, kita suka menghipsterkan makanan. Ketiga, sikap acuh tak acuh rakyat Malaysia ni. Dan yang keempat, benda yang nak cepat. Semua benda nak cepat. Benda nak cepat. Makan pun nak cepat, kurus nak cepat, semualah. Kalau makan nak cepat, pergi fast food. Kalau nak kurus cepat, pergi dekat produk ataupun suplemen. Betul, dietary supplements. Yes. So, Tapi kan Puan Hafiza, kalau kanak-kanak tak cabi-cabi, tak comel lah kan? cabi-cabi bukan maksudnya sihat. Kita nak sihat ke nak cabi? Nak cabi. Itu yang penting. Okay, Puan Hafiza, kita dah cakap tentang obesity. Lepas tu pasal hipsterkan makanan kan. Memang tak dapat dinafikan lah. Yang obesity ni sangat tinggi di Malaysia. Tapi kan Puan Hafiza, saya adalah jumpa beberapa sumber yang menunjukkan sebenarnya rakyat Malaysia ni diorang faham je betapa pentingnya pemakanan seimbang ni. Tapi kan diorang ni dia lebih memilih untuk mengabaikannya. Tapi diorang bukan abaikan sesaja tau Puan Hafiza. Ni sebabkan mereka ni dia terlalu sibuk dengan kerja mereka dan waktu kerja mereka yang sangat panjang. Jadi kan, bagaimana kita nak mengamalkan tabiat pemakanan yang seimbang walaupun kita ni time-time busy ni, lagi-lagi time pandemik ni? Okay, alright. Kepada saya, mindset first. If you nak healthy, you kena konsisten. Tak boleh hari ni makan sihat, esok lusa makan tak sihat, lepas tu balik semula kepada makan sihat sebab angka penimbang dah makin ke kanan. Dia kena konsisten.
Contohnya kalau anda naik berat badan 10 kilo dalam tempoh 5 tahun, jangan harap nak hilangkan 10 kilo tu dalam masa 5 hari. Betul. So number one, mindset. Number two, saya ada tips selalunya saya bagi tahu dekat pesakit saya untuk cara-cara nak amalkan pemakanan yang sihat, iaitu ikut suku-suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein, separuh tu sayur, di mana pinggan kosong, selalu pinggan kosong kita ambil apa dulu? Nasi. Ataupun apa-apa sumber karbo yang pertama lah. So saya akan cadangkan. Tak payah nak fikir tentang lauk sihat dulu. Tak payah nak fikir tentang cara masakan sihat dulu. Tapi pinggan kosong tu terbalik. Pergi ambil sayur 2 jenis dulu, baru lauk, barulah sekali nasi. Terbalikkan dia. As the first step. Yes, terbalikkan dia. Sebab benda pertama yang kita selalu ambil adalah benda yang paling banyak. So sayur tu very good, memang rich in micronutrient and vitamin and minerals. Dan juga dia very low in calorie dan membantu kita untuk kenyang. So dapat kurangkan pengambilan kalori tapi pada masa sama tetap boleh kenyang. So saya tak minta untuk ubah porsi, saya tak minta untuk elakkan menu-menu yang tak sihat lagi, saya tak minta untuk masakan sihat lagi, saya minta anda untuk ikut suku-suku separuh tu dulu. Bila dah boleh ikut, dah jadikan dia sebagai amalan, habit, baru kita pergi ke step, iaitulah masakan-masakan ataupun menu-menu yang lebih sihat. So try, applykan suku-suku separuh dalam setiap kali makan. Dan bila makan, pergi pilih lauk sayur dulu, baru lauk protein, baru nasi. Kuantiti sikit, lepas tu naikkan sikit-sikit sampai kita achieve the target and variety-kan. Alright. Okay. Tadi saya tertarik dengan tips yang diberi oleh Puan Hafizah kita. Amalkan metod suku-suku separuh ni kan. Okay. Tapi Puan Hafizah, disebabkan pandemik, kita sebenarnya boleh lihatlah kesusahan orang yang kurang bernasib baik sekarang ni. Kita tengok dah ada beberapa peratusan lah rakyat Malaysia yang telah hilang punca pendapatan. Dan ini telah limitkan akses mereka kepada pemakanan yang sihat. Dengan alasan ada kata nak berjimat, ada yang nasi pun makanan ruji kita tak mampu beli. Jadi apa sebenarnya nasihat yang boleh Puan Hafizah kongsikan kepada mereka yang kurang bernasib baik ni untuk masih lagi kekalkan praktik balanced diet sewaktu pandemik? Kepada saya takkan fokus kepada sihat seimbang dah. There is a difference, ada perbezaan antara survival dengan sihat dan seimbang. So dalam keadaan tu, saya akan fokus kepada survival. Make sure apa yang mereka ambil tu adalah cukup dulu. If mampu untuk cukup, baru kita akan tukar kepada mampu untuk sihat dan seimbang ataupun tidak. Jika seseorang tu hanya mampu untuk makan nasi dengan telur, tak apa, silakan. Nanti kita akan bagi tahu berapa banyak yang you have to eat untuk survive, tapi pada masa yang sama tidak burnkan poket. Sebab kita akan advise kepada apa yang mereka ada. Ingat sihat dan seimbang ni bukan semua ada opportunity untuk buat sihat dan seimbang. Memang banyak kes di mana ada yang tak mampu untuk beli susu untuk anak dia pun. Takkan saya nak suruh dia untuk bancuh susu pekat manis untuk anak baby yang 6 bulan. Betul. So saya akan tengok kepada survival, apa yang mereka boleh buat dulu. Saya takkan advise kepada seorang yang sedang menghadapi cabaran pandemik sampai makan nasi yang garam saja untuk paksa mereka beli sumber protein, sumber sayur jika yang hanya mampu nasi dengan garam sahaja. So I will try untuk adjust kepada poket mereka sendiri. That's why yang NGO yang saya join ni, iaitu Kelab Bantu Dia, yang kita bagi bantuan kepada orang susah. Kita try untuk bagi at least ada sumber karbohidrat dengan protein source. Maknanya nasi dengan protein macam telur ke, at least something supaya mereka tak adalah nak makan nasi sahaja. Supaya mereka ada tenaga lah kan. Puan Hafizah, going along that kan, in some countries around the world, memang ada kita dengar they subsidize, basic food lah, macam milk, bread, kalau macam dekat certain western countries
just to ensure that every citizen have access to basic nutritional food lah. Kalau macam dekat Malaysia ni kan dulu-dulu kita ada dengar macam kita bagi milk dekat sekolah kan, macam tu. Macam pada masa pandemik ni kita ada ke aktiviti-aktiviti macam tu, dan siapa yang pantau tentang kualiti produk yang kita bagi kepada anak-anak kita, dan ini dia deliver ni dekat sekolah sahaja, limit to school. Kalau certain countries dia I remember my friends dia duduk dekat island, dia memang every morning once a week kot dia akan dapat this supply in front of every home, you know, regardless whether you are doing well, but of course they go depending on geographical area lah, ikut dia punya economic punya level. So kat Malaysia kita tak boleh practice macam tu ya Puan Hafiza? Okay, that's a good question. Itu bidang nutritionist in the general population. So dietitian tak masuk ke kawasan tu, dietitian tak masuk ke sekolah, nutritionist masuk ke sekolah, and memang kita ada bantuan makanan untuk murid-murid yang tak mampu. Memang ada, but since COVID, school tutup, tak adalah sekarang. Tapi kita tak mampu lagi untuk pergi ke each household yang tak mampu untuk bagi bantuan makanan. Most probably sebab kita ada, ini in my opinion ya, bukan berdasarkan kepada apa-apa kajian ke apa, tapi in my opinion kita punya sistem untuk catch orang yang susah ni masih lagi membangun. Masih lagi ada kes-kes di Sabah Sarawak yang sebab dulu saya dekat Hospital Sandakan, masih lagi ada kes-kes dekat Sabah Sarawak di mana warga negara Malaysia tak ada IC. Bersalin kat rumah. So dia tak daftar sebagai warga negara Malaysia, and mereka memang tak mampu. So bila datang ke hospital nak dapat rawatan semua susah, tak ada IC. So kita punya sistem untuk catch mereka yang masih lagi kita sangat memerlukan ini still membangun. We still have to link antara JKM ke KKM ke JPN ke, still ada. Kita masih lagi ada kes-kes yang tak daftar warga negara. So for me, untuk catch, seorang tu mesti dalam sistem. Tapi macam mana pula yang tak ada dalam sistem? Yang tak ada dalam sistem ni selalunya yang memerlukan lebih banyak daripada yang dalam sistem. So apa yang kita boleh buat adalah catch kepada mereka dekat sekolah dulu. Right now sekolah tak buka, disebabkan COVID-19, tak adalah. And now, tapi yang saya sangat suka tentang rakyat Malaysia ni, apa yang inisiatif bendera putih tu, inisiatif yang terbaru. Yes, we are very hopeful among ourselves. Kita semua akan ambil inisiatif untuk membantu kalau kita tahu dan kalau kita mampu. So I like that. Tak ada istilah malu-malu untuk membantu. You will try out. Jadi bendera putih tu memang dietitian pun akan alert lah. No. Yang ni adalah lebih kepada NGO. Dietitian dengan nutritionist kita tak bekerja. You mean when di bendera putih tu kita salurkan bantuan lah kan? Ya, that one is semua orang. Dia tak kira dietitian ke nutritionist ke NGO ke, semua orang boleh membantu. So that is the sebagai rakyat Malaysia. Tak payah nak tunggu kita panggil orang yang pihak berkuasa untuk turun nak bagi bantuan. Anybody boleh bagi at any time, any place, dan boleh meminta bantuan. So bukan saja bendera putih tu, tetapi macam tempat-tempat isi minyak, Shell, Petronas, banyak sekarang kan. Yang pun membuat food basket, so people can easily go there and minta. Betul. Puan Hafiza, tadi Puan Hafiza ada cakap tentang yang orang kata sebab sekarang pandemik, orang survival. Orang sekarang ni jadi dietitian tak boleh nak paksa orang kata beli makanan ataupun makan lebih daripada kemampuan mereka lah. Tapi actually sebenarnya Puan Hafiza, this pandemic also kan sekarang ni dah menyebabkan ramai orang kata jadi depressed, stress, or perhaps even anxiety lah, sebab diorang kena isolate dekat rumah, tak berjumpa dengan orang. Like even berjumpa pun sekarang macam ni, saya tak boleh nak touch Puan Hafiza, saya tengok dekat screen je. So salam cium-cium tak boleh. Kalau jumpa tak boleh touch, okay. Boleh nak laga-laga pipi. Okay. Tak boleh. Dia ni actually like depression ni actually
menyebabkan ramai orang untuk hilang makan. Tadi kata survival, makan apa yang ada je, tak nak makan pun. Like lost appetite or sometimes like even orang lebih makan pun ada juga Puan Hafiza kan. Basically sebab pandemik ni kan, nak makan yang dekat. So ada tak specific diet yang Puan Hafiza boleh consider untuk orang practice in order untuk mereka improve lah orang punya mood ataupun emosi, especially during this pandemic, Puan Hafiza? Okay, kena faham ada dua perbezaan antara stress ataupun depress dengan anxiety ataupun /depress dengan stress. Dua ni adalah perkara berbeza dan dua ni akan efek cara pemakanan berbeza. Stress lain, anxiety ataupun depress lain. Okay, saya sendiri terus terang saya cakap about 2-3 weeks ago saya mengalami burnout sebab dengan kerja dengan burnout ataupun anxiety. Burnout ni dalam anxiety depressed punya stage. Right. So saya kurung diri dalam bilik, dalam gelap. I didn't eat anything, tak makan apa-apa solids. Maknanya nasi semua tu, roti semua tak sentuh for 7 days. Saya hanya minum liquid sahaja. So coffee, Milo, just bila rasa lapar pergi minum air, tengok makanan tak ada selera. Nasib ada Foodpanda, kalau tak anak-anak saya kebulur. Macam tu, saya tak nak buat apa-apa. The house is in a mess semua. So that is anxiety and depressed. You don't want to do anything. Dan saya sampai ke tahap mensakitkan diri sendiri. I beat myself sebab bila adrenaline tu kita rasa tak depressed kejap. I beat myself, I cut myself. Itu adalah anxiety dengan depressed. Stress you can control. Stress adalah sekejap sahaja. You rasa, geramnya banyak ni kerja nak buat. Sampai pukul 1 pagi buat lagi soalan untuk Puan Hafiza. That is stress. Puan Hafiza Kan dah kena peli. That is stress. You guys tengah buat stress, tengah stress nak handle assignment, tapi in another time bila you just put away ataupun push aside the assignment, you rasa okay balik. Betul. Boleh je nak makan, tengok movie ke apa ke. That is stress. Dia bukannya lama-lama. Dia just at that time apabila menghadapi sesuatu yang membuat anda pening kepala, itu adalah stress. So bila menghadap sesuatu macam anxiety ataupun depress yang long term, macam saya sampai 7 hari tak makan apa-apa, masa tu bolehlah hilang beberapa kg lah. Bolehlah ada sikit. Ada baik dia kat situ. Yes, tapi that's not a good way. So bila anxiety dengan depress, yang tu tak boleh nak makan apa-apa, tak ada selera nak makan apa-apa, ini control liquid, itu memang susah. Kena ada bantuan psikologi. Kena, you have to know bila you perlukan bantuan. So bila I dah perasan I wanted to hurt myself, sebab I pun dalam bidang medik, so I know okay, this is dah sampai ke tahap depression ni. Critical. So I reached out. I reached out to my colleagues, I reached out to my friends dan bagi tahu what is it that I stress about, what is it that's making me depressed, macam tu. And then barulah I akan I got myself out of the burnout, I got myself out of depressed. Rupanya I'm just too tired. Too tired to think of anything else. So bila my kids pergi ke orang lain, I can focus myself, rearrange my schedule semua balik, baru okay balik. So rupanya, yes, you need to ask for help masa tu. So itu diet memang takkan buat apa-apa because you are too depressed untuk fikir apa. Makan pun you just don't have the will to survive. Ini you can have psychological help. Diet will not help. I see. If you are stressed, stress lain. Stress dia akan initiate kita punya body fight or flight. Okay, lawan ataupun lari. Betul. Bila kita stress, kita punya adrenaline akan naik. And bila adrenaline naik, hormon insulin pun akan naik, di mana dia akan burn the sugar stores untuk kita get ready nak fight ke ataupun flight. That's why bila kita rasa stress, nak makan sesuatu, nak mancing on sesuatu, especially benda yang manis. Air manis akan pergi ke chocolates akan pergi ke sugar, something untuk kita munch ataupun makan yang manis, sebab masa tu adalah fight or flight, kita stress, adrenaline up, insulin up. That's why boleh makan lebih waktu stress ataupun stress induce makan. Jadi Puan Hafiza, inilah yang kita dipanggilkan term stress eating tu ya? Yes, stress eating. Stress induce eating memang ada.
So bila sampai ke tahap ni, kita tak perlu pun that sugary food, tapi memang badan akan minta sebab dia dalam keadaan yang stres. So kalau saya macam saya stres, saya selalu akan standby contoh macam sugar free chewing gum ni. You just macam nak trick the body into saying you get the sugar, tapi you don't need the extra calories. So dekat depan saya ni jangan ada apa-apa makanan, cuma air kosong dengan my chewing gum. So kalau I stress, ambil chewing gum ngam. If ada apa-apa makanan dekat depan I ni, tadi saya nampak siapa yang upkan tam-tam tadi? Tadi. Saya. So if ada dekat depan makan, memang akan makan. Guilty So memang as ada makan. charged. Yeah. So memang akan makan. Because when you're stressed memang akan cari makan. Tapi jangan ada makanan dekat depan mata. If nak ada air kosong, and then you can trick the body into taking anything sugar free. So ada sugar free chewing gum, ada sugar free candy, boleh ambil because you don't need the sugar actually. Just Kiranya macam artificial sweetness lah. Yeah. Hafiza. Macam tu. So if stress, baru stress induced eating. Yang kedua, tips untuk elak daripada start stress induced eating ni, kita selalu akan cadangkan untuk buat kerja by 20 minutes block. Maknanya you can set your timer dekat your phone ke 20 minutes buat kerja, fokus buat kerja, letak phone dekat tepi, everything, buat kerja. Lepas habis 20 minutes tu okay, up, relax, pergi minum air ke, pergi jalan-jalan sikit ke, pergi main dengan kucing ke, something like that, datang balik buat 20 minutes. So dalam 1 jam tu ada 2 blok, lagi 20 minutes tu rehat. So 20 minutes, 10 minutes rehat, 20 minutes, 10 minutes rehat. Itu akan elak untuk anda rasa stres. Sebab memang studies menunjukkan kalau kita buat something more than 20 minutes, kadar stres tu akan makin naik. Okey, Puan Fiza, tadi masa Puan Fiza cakap pasal stres kerja kan, saya adalah kenalan, dia nak cakap kerja tu taklah kerja tapi dia intern. Lepas tu dia kan selalu makan snack ni, makan benda-benda tam-tam semua nyam-nyam ni lah. Lepas tu lagi-lagi COVID ni, dia tak jaga langsung dia punya pemakanan dia tu. Lepas tu dia cakap macam pasal kawan awak ke? Cakap pasal awak? tak, kawan saya. Saya tak intern lagi, madam. Jadi situasi ni dia menjadikan lebih sukar lah untuk sesetengah orang tu dia nak mengawasi apa yang mereka makan. Jadi Puan Fiza, betul ke pendapat Puan lah kan yang pandemik ni kan dia betul-betul mempengaruhi gaya hidup kita, terutamanya dari segi tabiat pemakanan kita. Dia tu dah lah intern, lepas tu time-time pandemik lagi, lepas tu dia makan banyak snack. Betul. Memang efek. Pertama, kita tak keluar. Duduk dalam rumah. Buka je pintu bilik, siapa yang duduk kat apartment, terus boleh nampak peti ais. Yeah. So, macam mana kita nak amalkan out of sight, out of mind? Kalau makanan tak ada dekat depan mata, kita tak terfikir. Kalau makanan ataupun tempat letak makanan tu depan mata, lagilah kita nak fikir untuk makan. It's just psychological. So bila psychological tu, lagi senang untuk terjerumus dengan makan. Betul Pak Fiza. So number one, kita tak boleh amalkan yang out of sight, out of mind. Yang kedua, siapa suruh beli makanan tam-tam ngam-ngam nyam-nyam tu? Sekarang kita beli makanan untuk sekaligus makan waktu seminggu lah selalunya orang beli untuk makan seminggu sahaja. So kalau nak elak daripada makan, jangan beli in the first place. Duit yang guna untuk beli twisties, ngam-ngam, nyam-nyam semua tu, ganti untuk beli buah ke, untuk beli benda yang lebih sihat ke, boleh, tak ada masalah. So kenapa kena beli in the first place? Yang ketiga, sentiasa scroll social media untuk resepi nak try out. Yang dalgona lah, yang 4 resepi donat lah. Saya pun sama. So bila scroll social media untuk try resepi ni, itu yang
Awal-awal tak pernah try dalgona, lepas tu tiba-tiba masa pandemik ni try dalgona pula. Allah. Kita nak ikut trend ni Puan Hafiza. Tengok Nak selebriti ikut kan. trend. Tengok trend tu tengah hot sekarang, kita pun nak ikut lah. Oh, dekat TikTok pun sama sekarang kan. TikTok Ah. lagi lah, dia akan tunjuk cara macam mana nak buat kan. If apa nama dekat FB, at least apa dia bagi tahu resepi je. At least dia tunjuk lagi macam mana nak buat. So of course apa nama akan lebih tinggi tendensi untuk buat. Ada yang kata tak boleh, mak asyik masak je. Siapa suruh makan 24 jam? Mak masak, mak masak memang untuk kita makan, tapi kenapa tak boleh nak makan on time? Pukul 8 sarapan pagi, pukul 12 makan tengah hari, pukul 6 makan malam. Kenapa? Mak masak pukul 8 pagi, tapi kena makan pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Saya minta maaf, saya baru lepas makan nasi lemak 2 bungkus. Tengok tu. Tengok dia highlight tu. Ada tips yang kita selalu bagi tahu dekat pesakit. Kalau obesiti selalunya dia akan berdasarkan kepada berapa cepat seseorang tu makan. Kajian menunjukkan in the first 15 to 20 minutes apa yang the stomach tak bagi signal lagi dekat the brain yang kita tengah penuh ataupun kita dah penuh sampai penuh tu, tak signal lagi. At the end 15-20 minutes tu baru dia signal okay, perut dah penuh, stop eating. So dalam satu lagi kajian dia menunjukkan mereka yang obes ataupun overweight akan makan sebanyak mana yang boleh dalam tempoh 15-20 minit tu. Betul. Dia akan cuba untuk makan banyak kan. But mereka yang mengamalkan mindful eating, yang beramalkan mindful eating maknanya enjoy makan, slow makan dalam tempoh 15-20 minit tu, dia punya tendensi untuk overweight obesity lebih kurang. Tendensi untuk overmakan tu lebih kurang. So selalunya bila kita makan banyak ni, sebab kita makan cepat sangat dalam tempoh 15-20 minit. Sekarang kita tak perlu nak rush untuk mana-mana, take your time untuk makan dan anda akan perasan, saya rasa macam dah penuh walaupun pinggan tak habis. Makanan atas pinggan tak habis. Puan Hafiza, tadi kita dah bercakap tentang pandemik ni telah mengubah cara gaya hidup kita. Kita hidup dalam norma baru dan macam sekarang pun kita berinteraksi melalui platform virtual. Jadi sekarang kita dekat Zoom je kan. Ada kawan-kawan, saya sendirilah merasanya bila kita tatap skrin kita lama-lama makin rasa kabur mata ni. Kita rasa sakit je mata ni kan. Lepas tu kita kata itu mungkin ada yang kata alasan nak tutup lah, berhenti sekejap buat kerja. Jadi sebenarnya ada ke spesifik makanan yang boleh kita masukkan dalam diet kita untuk bantu jaga kesihatan mata? Lepas tu kan Puan Hafiza, saya selalu dengar lah orang selalu cakap Carrot. makan carrot ni Betul. boleh fix kita punya mata ni. Betul kan? Asam mata je carrot ya. Asam mata je carrot. Iaitu beta carotene memang sangat penting untuk kesihatan mata, tapi selain daripada sumber beta carotene, sebenarnya makanan-makanan yang berwarna purple, berwarna orange, kaya dalam beta carotene and also warna orange dengan purple yang kaya dengan beta carotene. So tak semestinya carrot sahaja, boleh lagi makanan-makanan yang lain. But yang paling banyak adalah carrot lah. Yang paling banyak memang carrot untuk kesihatan mata. But yang kesihatan mata yang berkaitan dengan tengok skrin lama-lama tu bukannya sebab tak cukup makan carrot. Iaitu sendiri yang exposure kepada skrin. So memang kena ambil rest, basahkan mata, elak daripada strain activity. Siapa yang nak pakai blue filter. screen, blue Pakai warm light kan? Yes, warm light macam tu. That one memang kaitan dengan mata yang penat. So even though makan carrot selori pun, tapi you don't ambil langkah pencegahan tu. Waktu untuk rehatkan mata, it would still cause some damage lah. So memang sekarang saya nampak banyak yang muda-muda dah kena pakai
Cermin mata. Cermin mata. Alhamdulillah Kita saya tak perlu kita lagi. ada team member kita kat sini yang pakai cermin mata tu. Bila dah kena. You have to go to the Kenalah kumpul optometrist. duit Betul, untuk Yes. buat LASIK surgery tu. Yes, untuk buat apa I tak boleh nak membantu daripada diet. There is no diet untuk membantu. Betul Puan Fiza. Saya pun daripada carrot tu, mak saya pun ada cakap lah kalau tengok benda-benda hijau ni. Benda-benda hijau ni macam orang kata macam one day mati kita akan pulih balik. Orang tu lah, orang suka kan bagi saying oat saying semua. Tapi selain daripada carrot, orang tu claim carrot ni boleh macam orang kata elok untuk mata. Ada juga claim lain. Contohnya macam kita tak boleh nak makan ikan dan daging dalam waktu yang orang kata one serve, dalam waktu yang satu serve yang sama. Macam mutant dengan durian. Tapi kan bila kat atas meja makan kan Puan Fiza, mak saya masak ikan masak lemak, lepas tu daging masak sambal kicap, sambal. So macam like kita kena makan lah kan benda tu. So could this depend on how our body reacts to such combination? Macam patutkah kita risau tentang campur-campur makanan ni? Okay. So memang yang saya faham sumber tu, orang kata itu adalah sunnah Rasulullah yang mengatakan tak campur ikan dengan daging, telur dengan daging, telur dengan ikan, macam-macam lah yang tak campur. Tapi sini saya nak tekankan itu adalah mitos. Kenapa saya kata mitos? Sunnah Rasulullah dia akan aplikasikan apa yang dibuat pada waktu tu. Kita ada dua. Satu sunnah Rasulullah yang berdasarkan kepada waktu dia hidup, environment yang dia hidup, keadaan sekeliling waktu beliau hidup. Dan satu lagi adalah berdasarkan kepada ajaran dalam Al-Quran. So kita kalau betul-betul untuk dapatkan benefit makanan, kita akan ikut kepada hadis dan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Tapi yang macam amalan sunnah yang tidak dikaitkan dengan hadis dengan ayat Quran tu, kita akan cakap itu adalah sesuai dengan keadaan Rasulullah di tempat beliau hidup masa tu. So contoh, beliau ambil susu kambing. Sebab dekat sana memang kambing ada, lembu tak ada. Macam tu. Melainkan kalau dikatakan dalam Al-Quran susu kambing tu adalah yang terbaik, baru kita akan cakap. Macam kurma memang ada banyak dekat sana, memang diamalkan kat sana dan juga disebut dekat dalam Al-Quran kebaikan kurma, kebaikan anggur semua. So kita akan gunakan kurma, anggur tu adalah sesuatu bukan sahaja yang sunnah tetapi memang sesuatu yang baik dan kita kaji lagi memang ada banyak kebaikan. So kena hati-hati, adakah sunnah tu adalah diaplikasikan kepada waktu Rasulullah dekat sana dalam keadaan di sana ataupun yang telah disebut dekat dalam Al-Quran. Untuk campuran ikan, ayam, ikan daging semua tu no, itu adalah berkaitan dengan sunnah yang berlaku waktu Rasulullah hidup di kawasan dia. Sebab waktu dulu tak ada peti ais. Waktu dulu nak dapat sumber daging, ikan semua tu susah. Betul. Waktu tu senang masakan, senang makanan-makanan ataupun bahan-bahan mentah untuk rosak. Betul. That's why nak campurkan ikan dengan daging ikan ayam tu lebih tinggilah kemungkinan untuk dapat food poisoning. Right now tak ada masalah. Dalam tom yum tu pun dah ada seafood ayam dengan daging. So it is no problem untuk campur, tak ada masalah. Janji cara kita masak tu adalah sihat. Tak nak ayam goreng dengan ikan masak saja. Lah ya. Macam tu. So dalam tu adalah mitos. Tapi memang akan ada yang tak sihat-sihat. Contoh durian dengan air kok. Yang tu tak ada kena-mengena dengan durian dengan air kok. Dua-dua tu durian dengan air kok. Cuma air kok tu memang dah tak sihat. Betul. Makan dengan apa pun tak sihat. Kalau durian dengan kopi, Puan Hafiza? Durian dengan kopi. Okay, actually ada satu posting yang saya buat tentang mitos-mitos ni, durian, kopi, durian dengan coke dan semua tu. Nanti you boleh baca dekat I punya FB. I dah buat posting tentang tu. Alright, durian adalah satu makanan yang tinggi dengan potasium. Betul. Dan telah ditunjukkan dalam kajian dalam healthy individuals, dalam badan orang yang sihat, jika makan dalam berapa ratus gram tu akan meningkatkan heart rate, kadar degupan jantung.
Bukan blood pressure, tapi kadar degupan jantung, ya heart rate, pulse rate. So bila heart rate tu meningkat, dia seakan macam kita rasa macam bila crash lalu lah. Berdebar-debar. Berdebar-debar gitu. Tahu Zeti apa berdebar-debar gitu. Rasa macam crush lalu nampak Ke crush you kat dalam hari ni? Tak ada. Okay. So itu akan menyebabkan kita rasa berdebar, dan bila heart rate naik, maknanya ada peningkatan darah disalurkan kepada seluruh badan, dan bila peningkatan salur darah, so kita akan nampak macam flush, macam panas. Kita akan rasa macam panas. That's why bila orang kata makan durian rasa panas, disebabkan oleh heart rate tu naik. Okay. So ini memang tak sesuai untuk mereka yang ada masalah jantung, yang ada masalah kardiovaskular, yang kita memang tak galakkan sebab boleh menyebabkan kemudaratan. Makan banyak sangat durian dan menyebabkan kadar degupan jantung lagi tinggi. Yang kedua, durian juga kaya dengan mikronutrien, dan bagi mereka yang ada sakit buah pinggang, ia akan menyebabkan beban kepada buah pinggang untuk tapis semua mikronutrien daripada durian tu. So kepada mereka yang healthy, kalau nak ambil sikit-sikit tak ada masalah. You nak ambil dengan kopi ke, nak ambil dengan nak buat dalam bentuk pengat ke, up to you, tapi ambil dalam sederhana. Bukan sekali masak 3 biji. Itu saya faham ada yang boleh meletak sampai 2-3 biji. Kalau nak ambil sekali makan 2-3 ulas, no problem. Okay. Tapi contoh macam dengan Coke tu, bukan durian yang salah, Coke yang salah. Makan apa-apa dengan Coke pun memang tak sihat. Makan roti dengan Coke ke, makan nasi dengan Coke ke, makan pasta dengan Coke ke, memang tak sihat. Sebab Coke tu memang tinggi gula. It doesn't matter apa-apa, tapi memang Coke tu yang tak sihat. Fiza, bercakap tentang mitos durian tadi kan, saya pun adalah baca dan terdengar sikit mitos sendiri, bukan mitos sendirilah, yang mitos ni bahawasanya segelintir masyarakat dia percaya kalau kita makan tengah malam ni, larut malam ni, diorang berat badan mereka sebab diorang rasa diorang consume extra kalori. Jadi betul ke adakah terdapat makanan yang sihat untuk kita makan dan senang untuk kita digest kalau kita makan waktu malam ni? Sebab yelah, time pandemik ni macam saya student kan, jaga tengah malam nak buat assignment, lepas tu nak makan juga kan, so mestilah ada something yang senang untuk digest sebelum saya tidur. Ada ke pun? Okay, first of all, itu bukan mitos. Makan lewat malam boleh menyebabkan naik berat badan. Itu bukan mitos. That is real. Betul lah tu. It's fact. That is fact. Bukan mitos. Wow. That is fact. Yes. Kita akan sarankan untuk makan 4 jam sebelum tidur. So you need about 2 hours untuk digestkan makanan yang ada dekat dalam perut. Okay, kemudian dalam perut, belum lagi masuk dalam usus. Total hours yang diperlukan untuk digest totally apa yang telah dimakan adalah 8 jam. So apa yang makan pukul 8 pagi, pukul 4 petang baru dah settle digest. So untuk makan malam kita akan suggest 4 jam sebelum tidur. Kalau biasa tidur pukul 10-11, maknanya pukul 6-7 dah kena ada dinner. Okay. Yang kedua, nak makan apa? Nak elak daripada tambah berat badan tu ataupun selesa makan, selesa tidur, again ikut suku-suku separuh. Kena ada 3 benda atas pinggan. Saya faham ramai yang waktu makan tengah hari ambil nasi, tapi waktu makan malam nak ambil roti. Betul. Kononnya nak elak daripada gemuk. Tapi sini saya nak cakap, 1 keping roti sama je kalori dengan 1 sendok nasi. Betul. Masalahnya bila makan roti, dia boleh hentam sampai 5-10 keping. Tapi kalau nasi boleh pula ambil 2 sendok. So mana yang lagi baik? Makan nasi. It all depends kepada kuantiti yang diambil, kuantiti dengan portion yang diambil. So if makan nasi dengan lauk yang sihat boleh mengenyangkan lebih baik daripada makan roti berkeping-keping. Belum lagi saya masuk kepada isi dia, nak letak peanut butter lah, nak letak cheese kan apa. Yang tu maknanya makan nasi lebih baik. Yang penting ada dekat pinggan tu ada suku-suku separuh. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein dan ada sumber serat. Jangan tolak salah satu daripada tu. If you tolak karbohidrat, anda tak akan rasa puas makan.
Lagi 2 jam akan Betul. rasa akan cari something untuk Asyik makan. lapar untuk Betul. cover perut. Ya. Kita makan lah. Betul. Yang kedua, protein tu akan bantu kenyang. So kalau hanya ambil karbohidrat dengan sayur, contoh ambil roti letak salad je, tak nak makan apa-apa protein. Rasa kenyang sekejap sahaja. Sebab protein tu akan bantu rasa kenyang dengan lebih lama. Antara tiga-tiga karbohidrat, protein and fat, yang paling lama untuk digest adalah protein. So if ambil protein yang mencukupi, dia akan rasa kenyang dengan lebih lama. Karbohidrat untuk puas makan, protein untuk rasa kenyang lebih lama. Fiber pula adalah untuk elak daripada excessive calorie intake daripada dua ni, karbohidrat dengan protein, dan untuk bagi tahan kenyang. Tak mudah lapar. So if makan karbohidrat dengan protein saja, contoh buat roti telur sahaja, memang puas makan, memang kenyang, tapi lagi 2-3 jam akan rasa lapar balik. Tak sempat nak sampai the next. Yang ada orang makan banyak kali tu. So kalau ada sayur baru boleh tahan kenyang sampai the next meal. Betul. Okay. So ketiga tu mesti ada. 1 untuk rasa puas makan, 2 untuk rasa kenyang masa tu, dan ketiga untuk tahan kenyang. So if tak ada tiga-tiga tu, itu yang bermasalah sekarang. Ada je benda nak mencari, ada je benda nak siap. Rupanya banyak benda yang kita kena betulkan dari segi pemakanan kita ni. Betul, Zeti. Terima kasih Puan Hafizah. Nampaknya Zeti pun rasa dah banyak insight yang kita dah dapat daripada pakar kita hari ni. Dan Zeti yakin para peserta kita juga mungkin banyak dah soalan yang nak tanya direct dekat Puan Hafizah ni. Jadi kita nak buka Q&A session sekarang. Boleh Puan Hafizah? Boleh. Okey. Puan Hafizah, saya nak tanya soalan, mungkin ni agak lari sikit berkenaan dengan COVID-19. Okey, sebenarnya saya baru sembuh dari positif COVID. Jadi mengalami post-COVID syndrome lah. Jadi saya ada baca yang orang yang post-COVID syndrome ni kena jaga pemakanan sebab nanti takut ada komplikasi. Jadi bagi Puan, apa makanan yang perlu saya masukkan untuk dalam recovery diet ni? Okay. COVID stage berapa? 2. Oh, ada stage ke? Ada. Wow, okey. Tidak tahu Okay. So kalau COVID stage tu, dia macam 1 and 2, not that bad lagi. Dia tak affect your lung function seteruk mana COVID stage 3, 4 and 5. So kita akan fokus untuk makanan yang akan reduce the lung function ataupun menyebabkan anda sukar untuk bernafas. If you are allergic to anything, be careful. Rasa macam ada makanan yang ada effect you, because kita masih lagi tak ada kajian katakan ada tak makanan-makanan tertentu. So kita pun sekarang tengah beredah sahaja. Tapi kita akan advise untuk makanan yang menyebabkan anda rasa mengah, allergic, macam tu, untuk elakkan dahulu. Ada hari tu saya minum air bubble tea lepas sihat tu. So saya macam sakit dada sikit. Then if aku rasa macam tu, stop dulu, sebab your health condition before and post COVID tak sama. Dia kena ambil masa untuk up to 100%. InsyaAllah sebab COVID stage 1 tu and you're young, boleh dapat 100% balik function. Tapi kita risau yang stage 3, 4, 5, ada ramai yang kenalan saya, walaupun dah 100 hari lepas post-COVID kategori stage 4, tapi dia masih lagi susah untuk back to normal daily activities. Nak solat susah, nak baca Quran susah, dia dah tak boleh nak ambil deep breath. So ada, kalau ada makanan yang affect your breathing, ada makanan yang menyebabkan you susah nak bernafas, elakkan dahulu. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Ain. Okey, kita punya team member Nurina, ada juga soalan nak tanya ke sebelum kita pass kepada participant? Ada. Assalamualaikum Puan Hafizah. Saya Nurina. Saya nak tanya, kita tahu kalau kita minum banyak air, bagus untuk badan, untuk kita kekal hydrate, bagus untuk kulit. Tengok Puan Hafizah pun awet muda je. Sempat lagi ya.
ada juga orang yang cakap kalau saya minum banyak air pula nanti saya punya badan saya akan jadi gemuk air pula. Ada pula yang berpendapat macam tu. Jadi saya nak tahu apa pendapat Puan Hafizah tentang benda ni. Adakah benda ni mitos ke ataupun memang betul akan gemuk air? Okay. So first of all, there is no such thing as gemuk air, gemuk angin, gemuk tulang, tak ada. Sebab badan kita ni is the best yang telah dibuat oleh Allah SWT. Kalau minum banyak air, dia boleh tapis banyak air. Dia bukan disimpan dalam badan, melainkan kalau ada masalah jantung dengan buah pinggang. If your organs are failing, baru ada dia retain water retention. Yes, tak senang untuk kencing. But if you're healthy, tak ada masalah, minum air akan dikeluarkan. Tapi ada masalah yang kita panggil eksesif air sampai berliter-liter minum sehari. Yang ni selalunya coach-coach jadian akan bagi tahu kena minum Coach-coach jadian. lebih daripada 3 liter sehari. Dia akan suruh untuk minum lebih daripada 3 liter sehari walaupun dia tak buat vigorous activity, hanya minimum 3 liter. Kalau buat vigorous activity 5 liter ada macam tu. So yang ni boleh menyebabkan kita panggil hyponatremia, yang menyebabkan level of micronutrient dalam badan kita terjejas, dan ini boleh menyebabkan seorang tu pingsan. Itu memang ada kalau eksesif sangat. So apa-apa ikut kepada 1.5 to 2 liter dah cukup, jangan lebih-lebih. Kalau vigorous activity barulah tambah 500 ml to 1 liter lagi sahaja, tapi tak perlu banyak-banyak sehingga eksesif lebih daripada 3 liter per day, sebab tak perlukan pun banyak tu. Okay, so mitos gemuk air, gemuk angin, berat tulang. There is no such thing. Berat tulang pun tak ada. Betul, tak ada. Frame you tegap ke ada, itu ada, tapi there's no such thing as berat tulang. So terima hakikat itu adalah berat lemak ataupun berat otot. So berat lemak ataupun berat otot, terimalah hakikat. Berat dosa tak boleh nak tahulah. Tapi berat lemak dengan berat otot memang itu adalah hakikatnya. There is no such thing as berat air ataupun berat angin. Semua. Tadi saya tertarik dengan ayat doktor yang cakap kalau pengambilan protein yang secukupnya akan buat kita lebih kenyang lebih lama sikit kan. Jadi part protein tu lah saya terfikir tentang telur. Telur ni kan. Ada macam orang akan bagi tips lah kalau kita nak diet lah kononnya. Kita tak payah masak, kita just makan je telur mentah. Like telur mentah tu sendiri sebenarnya bagus ke? Macam tak bahaya ke kalau kita tak masak telur tu? So saya ceria sikit lah dekat situ. Macam ada efek tak terhadap kesihatan kita balik kalau kita makan telur mentah? Sebenarnya geli saya. Memang bahaya. Tak tanya. Itu soalan saya. Apa-apa yang tak dimasak memang bahaya. Pregnant woman memang kita haramkan makan telur mentah. Yang telur separa masak. Sebab tu memang kita tak bagi pregnant woman untuk ambil. Masak juga? Separa masak pun kita tak bagi. Sushi pun kita tak bagi sebab yang high risk untuk hygiene makanan tu. So saya nak tanya, apa beza antara telur mentah dengan telur rebus? Dua-dua secara masaknya adalah sihat. Cuma satu dimasak, satu tak dimasak. So boleh je nak amalkan kalau kata-kata nak masak masakan yang high calorie semua tu, boleh je nak buat telur rebus, which is way more safer than ambil telur mentah. Now, the theory belakang nak ambil telur mentah selalunya untuk weight builders, untuk muscle builders, body builders, di mana kalau telur mentah dia senang untuk diserap berbanding dengan telur yang dah dimasak. Okay, so dia akan ambil raw macam tu je. Kalau tengok Dwayne Johnson The Rock tu, dia boleh makan minum 6 biji telur macam tu sahaja. But itu mereka dah biasa, and mereka use that protein untuk bodybuilding. Bukannya makan duduk dalam perut sahaja. Memang mereka betul-betul exercise untuk muscle building. Yang kita ni yang acuh tak acuh, hangat tak ayam, nak diet ke tak diet, sejak hari ni nak diet, sekejap esok tak diet, makan je lah yang dah dimasak.
Makan je lah yang dah dimasak tapi masak dalam bentuk yang sihat. Right. But be careful Tak moderation, konsisten. jangan setiap hari makan telur je, nanti naik pula kolesterol. So hari ni telur, esok makan ikan, esok makan apa ayam, up to you. Tapi janganlah selalu setiap hari telur. Ramai yang tanya soalan ni. Amboi. Okey, kita bagi laluan dulu. Terima kasih Iman Terima untuk kasih soalan tu. Iman. Soalan anda. Okey, ni ada soalan lagi ni daripada Aina Azabidi. Boleh buka cam dan mic. Ada kat sini. Melalut pula dia. Hai Aina. Okey. Hai. Hai semua. Okay, saya nak tanya tapi out of topic sikit kot. Okay, saya memang allergic seafood dari dulu, dari kecil. And then recently I just discovered that saya allergic dengan Milo kotak lah especially. Dan ada tak macam chances untuk makan balik seafood and Milo tu masa-masa depan? Sebab saya sangat curious dengan soalan ni sebab bila saya pergi jumpa doktor kan, so I jumpa doktor, dermatologist lah, ditanya dia, dia pun macam tak tahu nak jawab macam mana. Alright, if betul-betul allergic, no, there's no way untuk patah balik. Sebab alergi ni berkaitan dengan your own immune system. Kita tak boleh nak correct your immune system. It's something inside of you. So if daripada kecil allergic kepada seafood, saya tak ada cara untuk betulkan your allergic symptoms terhadap seafood tersebut. Sebab memang your body recognize protein daripada seafood sebagai sesuatu yang asing, badan asing. So that's why they attack protein daripada seafood. Now Milo, bila you kata baru-baru sahaja allergic kepada Milo, itu mungkin disebabkan oleh certain trauma. Adakah selepas sakit pada masa tertentu tiba-tiba baru start allergic kepada Milo, ataupun there is something that happened to you yang menyebabkan anda tiba-tiba je allergic kepada Milo. Itu pun boleh. Yang Milo tu dia macam tiba-tiba je. Dan selalunya akan ada something yang berkaitan, maknanya baru habis sakit ataupun baru habis ambil sesuatu, baru ambil sesuatu ubat, something like that. Sebab allergic tak akan terjadi tiba-tiba without any form of trigger sebelum tu. So if you know the trigger yang menyebabkan tiba-tiba allergic kepada Milo tu, then maybe you can see if that trigger tu dah tak ada, masih lagi allergic ke ataupun tidak. It can be anything. Adakah dia tukar the amount of things dalam Milo tu, adakah anda pernah sakit, adakah baru habis makan ubat masa tu. So many things yang boleh menyebabkan anda trigger tiba-tiba allergic kepada Milo tu. So once identify the trigger, then kita boleh tengok sama ada it's corrected ke ataupun tidak. Kalau daripada dulu lagi allergic, that one I cannot help. But if baru sahaja, kita boleh nampak. So ada contoh baru lepas dengue fever, tiba-tiba allergic kepada makanan ini because that dengue fever dah affect kepada badan dia. Ataupun baru je habis makan ubat untuk 2 minggu. Disebabkan ubat tu ada pertukaran environment dekat dalam menyebabkan dia allergic kepada tu. It can be temporary, it can be for a long term. So apa-apa kita kena tengok what is the trigger yang menyebabkan tiba-tiba boleh allergic kepada Milo. Tapi seafood tu forever tak boleh nak membantu. Alah sedihnya. Kalau tengok orang makan seafood saya nangis kat tepi. Alah. Sedihnya. Aduh. Okay, thank you so much. Buat saya terfikir sebab kadang-kadang saya dengar ada jenis-jenis diet yang based on blood type ni. Kan ada setengah orang kata macam dia akan tanya you blood type apa, lepas tu nanti daripada situ dia macam kalau blood type ni you lebih tak boleh you more like milk intolerance ke, kalau blood type ni you kena makan banyak lebih sayur ke, atau is this true ataupun ini tidak no empirical evidence ke atau macam mana? Kita boleh rely ke on this factors? Kita dah buat kajian terhadap effect of blood diet kepada individuals, healthy individuals, and betul ke apa yang mereka claim tu akan jadi. In fact, kalau kita tengok blood diet tu lebih kurang macam healthy diet. Limit based,
cook like that. So lebih kurang macam healthy diet je. So antara dia buat versus dia ada 5 control group, 5 arms, satu control group yang amalkan healthy and balanced diet secara menyeluruh, and then blood type diet A, B, O and AB. Bila tengok tak ada kaitan. It's the same as seperti mana you amalkan healthy and balanced diet and tak jadi apa yang telah diwawarkan, yang telah ditakut-takutkan. So if you don't do the blood diet, you will become like this, become like that. Tak ada. Memang dah ada kajian about that. So kita akan sarankan it's the same as ambil healthy and balanced diet. Right. Thank you. Assalamualaikum Puan Hafizah, Madam Azin dan semua team members. Okey, saya ada satu soalan. Tadi yang Puan Hafizah bincang tentang suplemen tu kan. Saya ni memang salah seorang yang memang akan menentang lah benda-benda yang macam ni sebab saya memang tak suka, dan sekeliling saya ramai sangat yang jual benda-benda macam ni. And kadang-kadang saya nak post something about the supplement yang macam tak apa nak macam yang bahaya ni, saya macam fikir banyak kali jugalah patut ke tak, sebab kita nak lah nanti diorang terasa hati ke apa, sebab saya pernah juga post like in general and ramai sangat sakit hati dengan saya. Okay, so macam mana like the Ministry of Health or anything yang macam KKM ke apa ke akan ambil tindakan dengan yang supplement yang dijual ni, sebab benda ni macam uncontrolled. Like sebab benda yang untuk dibeli ni, untuk yang membeli ni tu semua di atas decision pembeli tu sendirilah. Kita tak boleh nak control semua benda tu. So like apa benda yang dari pihak like KKM akan buat untuk control like this kind of product? Sebab memang saya dengar banyak cerita lah tentang yang orang yang sakit ni semakin meningkat due to the supplements that they take. Okay. Yang pertama, memang KKM memerlukan semua produk didaftar. Tapi ada penjual-penjual yang tak beretika, dia tak daftar. Dia tak daftar pula. So that's why saya explain tentang perbezaan antara notification dengan kelulusan tadi. Yang kedua, tengok kelulusan tu untuk apa. So kelulusan suplemen, traditional, kosmetik ataupun ubat, kena tengok. So bapa bagi tahu, no, you cannot claim like this sebab you punya kelulusan untuk suplemen tak boleh merawat. Dan ada juga diharamkan bawah pengiklanan, ia boleh sembuh 36 jenis penyakit. Yes, antara the critical tu, cancer, diabetes, hypertension, semua tu tak boleh claim untuk merawat. Tak boleh. So if ada claim macam tu, nanti terus boleh buat laporan kepada NPRA. Dekat website NPRA tu ada cara untuk buat laporan terhadap mismanagement penjual dan juga produk-produk mengarut ni. So if nampak diorang ni tidak beretika macam tu, claim macam-macam, terus dia screenshot dan buat laporan dekat NPRA tersebut. Sebab memang macam tu terlalu banyak sangat produk yang ada yang didaftar, ada yang tak didaftar, dan kita tak boleh nak stop terus. Sebab selagi ada demand daripada pengguna, selagi tu produk-produk mengarut ni akan ada. So yes, it all depends. Bila ada orang minta, memang akan keluar. Orang akan ambil kesempatan. Bukan sahaja orang ada juga artis-artis pun akan ambil kesempatan juga. Banyak dah yang saya nampak tepi highway macam tu. Tapi it's all up to us, sama ada nak terima ataupun sama ada nak beli. Okay, it depends on us. So kalau kita stop beli, kita menjadi masyarakat yang berilmu, tahu macam mana nak identify antara yang baik dan buruk, benda ni akan stop. Dia akan stop sendiri. Okay, dan bila ada laporan daripada NPRA, baru mereka boleh ambil tindakan dengan cepat. So let's say kata, okay, bila ambil produk ni saya rasa tak sihat, terus NPRA boleh ambil tindakan. Sebab tanpa laporan, tanpa tu mereka tak tahu adakah atau tidak produk tu, dan adakah produk tu overclaim ke tak, dia tak tahu. Sebab dia bukannya boleh pantau semua benda yang berada dekat media sosial. Ya, Assalamualaikum Puan Hafizah dengan Hamidah. Ini Azim tak pernah tanya soalan dalam kelas pun. Pasal diet. Pasal diet memang dia makanan laju sikit, madam. Dia ada 2 soalan.
Soalan pertama ni berkaitan dengan kawan saya. Dia berat dia tak pernah lebih 40. Dia makan banyak mana pun berat dia takkan naik. Berat dia makin turun lagi kalau dia makan. Makan banyak tu. So apa cadangan untuk kawan saya ni untuk naikkan berat badan ni secara sihat? Okay, kalau nak naikkan berat badan, saya akan tengok daripada segi your calorie and protein. Kadang-kadang orang yang makan banyak ni, dia makan. Tapi depan kita je dia makan banyak. Lepas tu dia tak makan. Makan sekali, lepas tu tak makan. Ataupun very picky eater pun ada. Ataupun dia makan tidak mengikut kepada porsi yang sepatutnya. Dia makan nasi banyak tapi tak makan protein dengan mencukupi. So it all depends. Dia bukan masalah metabolism sangat. If after saya dah betulkan mengikut kepada keperluan semua. Kenapa ni? Hafiza? Boleh Boleh. So kan dah tukar planet tadi. So after saya betulkan porsi semua tu and still tak naik berat badan, kita risau ada underlying chronic disease, TB, cancer yang boleh menyebabkan dia susah nak naik berat badan. So macam-macam boleh berlaku. So kena refer doktor juga lah ni. Tapi if he's healthy, tak rasa sakit dan ni, better untuk suruh dia makan secara sihat seimbang dulu. Try untuk suku-suku separuh, tengok kalau berat badan dia naik. Sebab kadang-kadang macam tu, dia makan banyak depan kita tapi dia makan sekali sehari je. Dia makan banyak tapi rupa-rupanya dia tak suka makan goreng, dia suka makan ikan sahaja. Dia tak suka makan telur, dia tak suka makan ayam, macam tu. Ada. And then dia ada banyak pantang larang, pun ada juga. Saya nak tanya, saya ada baca yang makan pedas boleh jadi kurus sebab it burns calories. Is it true? Lagi satu, elok ke makan pedas? Sebab saya baca rasa pedas ni satu kesakitan. Jelas tak? Jelas saya lambat sikit. Okay. So betul so soalan nombor 1, jawapannya it burns calories tapi sekadar 1-2 kalori je. Dia tak signifikan sampai menyebabkan dia tak boleh jadi kurus ke dengan makan pedas? So bila makan pedas, dia menyebabkan kita punya badan ada reaction untuk naik sikit suhu. Yang ini menyebabkan bakar kalori, tapi bakar kalori itu lebih macam 1-2 kalori lebih je. 1-2 kilokalori sahaja. It's not significant. Makan beratus tapi kurangkan 1-2 sahaja. So it's not significant. Makan pedas tidak menyebabkan anda kurus. Yang kedua, tahap ketahanan pedas tu berbeza terhadap individual. Ada yang boleh tahan, ada yang tak boleh tahan. Yang tak boleh tahan sampai boleh menyebabkan gastrik pun ada. It all depends kepada individual. So kalau seseorang tu tak tahan pedas, jangan paksa, jangan dare dia ke, ataupun jangan suruh dia makan juga. Ini akan menyebabkan dia sakit. Sebab memang tahap kepedasan tu berbeza ikut individual. Kalau kahwin dengan orang negeri, siap sedialah untuk asyik masak pedas je kan. Siapa sini orang negeri ni? Kawan saya boleh makan cili padi macam tu. Betul. Orang negeri jangan kahwin dengan dia. Kalau anda tahan. Itu betul yang cakap. Kesian orang negeri. Tapi ikut siap individual. Ada yang tahan, ada yang tak tahan. Kalau tahan, yes, ia boleh menyebabkan anda sakit kalau anda dipaksa untuk makan pedas. Boleh menyebabkan gastrik, boleh menyebabkan tidak selesaan perut, boleh menyebabkan heartburn. Ini kan Bu Hafiza, sekarang ni kan ada yang ramen yang macam oh my god, dia punya pedas tu out of this world, you know. Dan saya risau tengok your group age ni kan, yang student ni, dia orang duk makan benda tu, tunjuk dekat social media, oh dia power lah makan pedas kan. Spicy ramen challenge. Apa efek dia kan dekat saya, sampai kat tekak dia dah boleh keluar balik dah. Belum sampai perut. Saya tak tahulah. Dekat lidah pun dia dah macam boleh hilang akal dah. Dia memang pedas dia teruk lah. Teruk sangat pedas dia. Macam mana? Be careful please. Sebab kalau jenis yang tak tahan pedas tu janganlah buat. Kalau anda yakin anda tahan pedas, nak buat silakan. But please be careful. Jangan sampai social ataupun peer pressure untuk buat yang menyebabkan anda punya kesihatan terganggu. Hai Puan Hafiza, saya Syamiza dari 5A. Okey, saya nak tanya, diet yang ideal for those yang ada PCOS
sebab ramai yang sebab saya baca ramai cakap kena dairy free or vegan free punya jenis diet, betul ke? Tak ada kaitan. Sebab PCOS ni berkaitan dengan insulin resistance. Badan dia ada masalah untuk menggunakan insulin dengan baik. PCOS ni high risk untuk mereka dapat diabetes, kencing manis masa mengandung sebab insulin tu dia tak normal. So yang ni insulin tak normal ni berkaitan dengan berapa banyak fat yang ada dalam badan. So PCOS ni sangat susah sebenarnya. Dia susah untuk turun berat, senang nak naik berat, tapi kalau tak turun berat, tak kawal berat, lagi menjadi PCOS dia. So very challenging untuk handle PCOS. So bila orang kata vegan diet, dairy free semua, dia cepat untuk turun berat badan sebab dia elak makanan tertentu. Tapi tak boleh nak elak terlalu lama. Contoh macam if you take dairy free, nanti lama-lama anda sendiri akan ada temporary lactose intolerance, dah tak tahan dah nak minum susu ataupun makanan-makanan yang dairy yang lain. So if jadi vegan, when you sendiri bukan vegan in the first place, akan ada banyak vitamin deficiency, vitamin B, complex, vitamin D yang datang daripada protein sources tu. So semua ni ada masalah dia sendiri. So bila kita jumpa dengan patient PCOS, kita akan tengok dia punya blood test, kita akan tengok dia punya diet, and then ada yang menyatakan tentang gluten free diet. So kita akan tengok apa keperluan-keperluan dia. So untuk mereka yang PCOS, for now, boleh use the suku-suku separuh, jangan elak apa-apa makanan, tapi the type of exercise yang you buat, kita takkan sarankan untuk buat high intensity, tapi kita akan sarankan untuk buat low to moderate intensity exercise yang lama. So contohnya jogging, planks, yoga, pilates, not high intensity, sebab high intensity akan menyebabkan haywire lagi insulin tu. So kita akan ada low moderate intensity supaya dia dapat burn the fat pada long time. Diet gunakan suku-suku separuh tu dulu selagi tak jumpa dietitian. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya, saya ada lactose intolerance. Yang saya tak boleh minum susu yang fresh milk. Kalau bau pun rasa macam sensitif sangat. So saya tukar daripada minum susu fresh milk, saya tukar jadi minum susu soya. So saya ada dengar orang kata kalau minum susu soya selalu dia kata tak elok, betul ke? Tak elok dari segi apa tu? Dari segi macam kan kalau susu fresh milk kan biasa dia untuk bagus untuk kalsium kan. So I change to susu soya. Is it good for calcium juga? Okay, kena tengok dia punya nutrition information. Ada brand-brand soya, if I'm not mistaken, B-Soy macam tu, yang dia fortified kan dengan macam-macam seperti mana yang susu. So boleh dapat the benefits sama macam susu fresh milk. Lactose intolerance ni daripada kecil ke ataupun baru-baru? Daripada kecil. Daripada kecil itu adalah genetik. So boleh try, but then jangan gantikan susu tu dengan almond milk ataupun lagi satu jangan gantikan almond milk sebab almond milk is not milk. Dia cuma perahan almond tu sahaja. If nak gantikan boleh dengan soy, tapi soy tu you boleh bandingkan. So bila pergi ke pasaraya, ambil that brand of soya milk and ambil brand of fresh milk, and you boleh bandingkan the amount in 100 ml tu, apa yang you nak, ada tak fortified dengan kalsium ataupun etc. Alright, thank you. Okay lah, Puan, untuk yang pertama, saya ni sebagai seorang peminat tegar ayam, jadi saya ada tengok lah dekat TikTok yang tips untuk makan healthy diet kan. So saya nak tanya, kalau ayam rebus tu yang kita tak letak apa-apa seasoning, boleh ke dia jadi makanan yang sihat untuk lunch meal? Maknanya dipraktikkan everyday lah. Boleh, tapi boleh makan tak? Tanpa apa-apa perasa. Fokus dekat sihat sahaja, tapi benda tu tak sedap, tak habis, tak konsisten, jalan tak jadi nak makan. Kepada saya jangan terlalu strict. If nak buat ayam ada fresh seasoning, maknanya guna herbs, ada sedikit pepper, garam, tak ada masalah.
Oh, Boleh je. Tak perlu untuk kosong ataupun tak rasa apa-apa sangat. Boleh, tak ada masalah. Yang seasoning yang membahayakan tu yang kalau guna MSG seperti Ajinomoto, cukup rasa, macam tu, that one yang bahaya. But if you guna fresh seasoning, fresh herbs, setakat garam dengan pepper, boleh je, tak ada masalah. Macam saya haramkan tak ada Ajinomoto ataupun tak ada MSG dekat rumah saya. Sampai mak mertua dulu pun pernah cakap, nak masak mana Ajinomoto? Nope, I tak guna. Betul. Ya, tak guna. So try untuk elak daripada menggunakan this artificial seasoning, guna fresh seasoning. Okay, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau kita makan dekat luar, kita tak boleh lari kan daripada MSG ni kan. Betul. Sebab yang tu yang menambahkan kesedapan makanan tu lagi. That's why kalau makan luar, saya takkan sarankan untuk makan ala carte macam nasi goreng papri, nasi goreng Pattaya semua tu. Saya akan galakkan untuk makan full meal. So nak ambil nasi putih, nak ambil tom yum dengan sayur kangkung, go ahead. So you can minimize the MSG ataupun flavoring dan pada masa sama boleh ambil balance meal. Memang lagi mahal, but lagi kalau mampu, the quality tu lah. Puan, kita ni tak lari daripada Maggi. Apa sebenarnya yang boleh Maggi ni bagi pada kita, the bad side of the Maggi lah. Sebab saya memang boleh kata every week lah duk makan Maggi ni. That's one thing. Second one, betul lah, tak ada rambut. Selepas mana rambut? Selepas saya ambil vaksin Sinovac, saya punya appetite increasing lah. Apa saya boleh buat tu? Saya rasa saya dah check dah. Mostly those yang ambil Sinovac memang dia punya side effect tu appetite tu increasing. Okay. Wow, really? Ni problem ni puan ni. Okay. Alright, soalan pertama, saya twist sikit macam mana nak jadikan Maggi tu sihat. Okay tak? Boleh? Sebab rasanya semua akan makan Maggi. Saya pun akan makan Maggi, tapi cara nak buat Maggi tu sihat. Alright, so bila beli apa-apa instant noodles, bila masak, jangan letak the whole packet of seasoning. Kan satu packet tu kan, letak separuh je. Jangan letak semua. Letak separuh. So kita boleh kurangkan kandungan sodium dengan kandungan pengawet dan perasa dia. Yang kedua, wajib tambah telur ataupun sumber protein yang lain, ayam ke, sedap ni. Sedap tu. Yang ketiga, kena wajib masukkan apa-apa sayur, siu pak choy ke, sawi ke, tauge ke, wajib. Betul. Yang keempat, masa makan jangan hirup sup. So makan macam tu, tapi jangan habis hirup macam tu kan. Kenapa dan tu yang puan? kelima, kenapa? Sebab dekat situ lah yang ada banyak sodium, pengawet dan perasa. So kalau kita tak hirup sup tu, kita tak ambil lah pengawet, perasa, semua tu yang banyak. So kita dah separuhkan supaya tak terlalu masin dan tak terlalu banyak MSG semua. Dan yang kedua, kita tak hirup sup untuk elak daripada ambil banyak lagi sodium dengan MSG kat dalam badan. Alright. Yang kelima, jika boleh, kalau nak juga seasoning tu saya tak boleh nak paksa, tapi kalau jika boleh, boleh beli instant noodle yang tak ada seasoning. Sekarang dah dijual, di mana dia jual Maggi ni itu sahaja. Dia tak ada jual sekali dengan perencah. So you can buat your own masa masak yang tu. Bila ada dah tambah sumber protein macam ayam, telur semua tu, itu naturally flavored. So tak perlu nak tambah yang perencah yang dibagi tahu tadi. So bila lama-lama dah jadi chef yang lebih baik, so boleh try and test macam-macam perasa. But for now, yang pertama guna separuh paket perencah sahaja. Yang kedua, wajib tambah apa-apa sumber protein, ayam, ikan, telur, seafood ke apa, nak banyak-banyak pun boleh. Yang ketiga, wajib tambah sumber sayur, siu pak choy ke, sawi ke, kangkung ke apa. Yang keempat, jangan hirup sup dia bila dah habis makan nanti. Dan yang kelima, lama-lama boleh tukar kepada instant noodle yang tak ada perencah. Okay, yang untuk Sinovac tu pula, tak kisah Sinovac ke, Pfizer ke, sama je, semua ada peningkatan rasa nak makan. Okay.
kita punya teori di belakang tu adalah sebab badan tengah melawan ataupun tengah nak get used to the vaccine yang masuk dekat dalam badan, so dia lebih banyak diperlukan lebih banyak tenaga. Tapi dia bukan bermaksud boleh makan banyak. Untuk elak daripada makan banyak, kadang-kadang waktu yang belum lagi waktu makan berat, contoh waktu makan berat pukul 1. Tapi dah cucuk vaksin tu pukul 10 dan kerap rasa lapar, pukul 4 rasa lapar, malam rasa lapar. So masa tu kita akan cadangkan untuk ambil serta-serta langkah baru ambil makan. Yang pertama, cuba alihkan perhatian. Rasa lapar, pergi tengok movie ke, baca buku ke, baca paper ke, scroll down FB ke, supaya kita take a mind off daripada lapar. Sebab kadang-kadang psikologi je. Yang kedua, kalau masih lagi rasa lapar, ambil air kosong. Ambil air kosong, tunggu 10-15 minit. Kalau masih lagi rasa lapar, baru ambil buah. Jangan terus nak cari Maggi, terus nak cari nasi, terus nak cari pizza ke apa, jangan. Sebab sekarang-kadang psikologi. Buka TV ada iklan McDonald pula. Ataupun masa balik tadi nampak drive-thru. So kadang-kadang is psikologi yang menyebabkan kita rasa nak makan. So bila rasa nak makan tu, kita nak tengok betul-betul kita perlu makan ke ataupun psikologi. Alihkan perhatian dulu, baru minum air. Kalau masih lagi rasa lapar, baru ambil snack. Bukan ambil a full meal macam tu. InsyaAllah okey, elak daripada makan banyak. Itu adalah soalan terakhir kita daripada Encik Mohtarudin. Okey, sekarang Iqbal. Okay, thank you to all participants for Dah habis dah lagi ke soalan? Tak ada habis dah kan? Tak ada, dah habis dah. Jangan terkejut. Thank you to all participants for the question. Now we are done with our moderating session. I will pass the floor back to our amazing host, Akila and Nadia. Back at you guys. Terima kasih Puan Nur Hafizah. Terima kasih Puan Hafizah. Terima kasih Puan Hafizah. Wow. Okay, thank you to our moderators, Iqbal, Zeti dan Raihani. What an amazing session just now kan guys? Yes, that's right. Banyak sangat info mengenai nutrisi daripada kita punya panel speaker Puan Hafizah. Betul tak Nat? Betul sangat gila. I enjoy it from the start, right? You know, it seems like 2 jam lebih. Really important. 2 jam lebih. Itulah Puan Hafizah ada acara ni. Kita sampai dikit lagi. Okay. Betul benar. Kita tahu nak cakap pun macam banyak sangat info yang kita dapat hari ni. Kita boleh katakan nutrisi memang sangat penting untuk kita nak lagi untuk pandemik ni, okay? So jadi macam kita nak share ada satu pepatah ni lah kan. Okay, bab kata pepatah ni, anda adalah apa yang anda makan. Maksudnya makanan ni penting untuk tentukan macam mana tubuh badan kita berfungsi. Betul tak Puan Hafizah? Betul sangat. Okay, dia macam kalau kita makan makanan yang seimbang, jadi tubuh badan kita pun akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita makan makanan yang tak seimbang, jadi makanan tu sendiri akan memudaratkan tubuh badan kita sendiri. Betul tu Kila, macam Puan Hafizah katakan, kita haruslah mengamalkan gaya suku-suku separuh. So nanti nanti lunch bolehlah start. Boleh semua amalkan ya. Iqbal nak cuba. Cuba Iqbal. So saya order KFC 1 kentol je lah. Kena potong separuh madam. Suku-suku madam. Saya nak dinner plate. Alright, tadi Kilah bagi pepatah dan ada nak bagi satu pantun untuk topik kita pada hari ini. Pantun. Sila Nek. Buah manggis, buah durian, kacang panjang, sayur kailan. Lebihkan buah dan juga sayur-sayuran. Kurangkan gula dalam makanan. Dengan tu semua nak cakap jangan kita kena lebihkan ambil makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Kurangkan gula ya lepas ni. Okey, jadi Iqbal tak boleh dah nak hidup kuah Maggi walaupun itulah nikmatnya, okey? Ya, betul tu Kila. So, therefore we would like to invite Madam Azwin to give a short closing remark for our topic today. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
Thank you first and foremost. Thank you to our panel speaker, Puan Nur Hafizah, for willingly to come in as panel for today's session. I think this topic is actually very important because we eat all the time. Tapi kita jarang try to understand the things that we eat. So from time to time, I think this topic is very much relevant to us. Bila kita ada session macam ni, kita banyaklah belajar untuk as a reminder juga. Because I think every talk series kita try to bring in, every semester punya talk series kita try to bring in topics that is relevant, that is very close to our daily practices. And I think this topic hari ni banyak benda baru juga saya belajar daripada Puan Hafizah sendiri. Dan I think it will be very practical in our daily life, especially during this pandemic and for all of you who are remote learning and remote working right now. So kepada student host saya hari ni, thank you very much. You did great daripada soalan yang macam oh my god. Jadi bolehlah ya, kita boleh hari ni kita boleh very much more relate to the topic on nutrition. And to all participants, it's Saturday. Thank you for spending your morning to afternoon untuk topik ni, because saya I was actually looking forward to this topic, especially when how I felt on Monday tu. I was like looking forward nak tanya situation ni, you know. I was not happy because I don't usually have problem with eating. So kalau saya makan benda apa pun saya rasa macam okey je. Kan makan lagi kan. Macam Puan Hafizah kata lah, selagi tak jadi apa-apa, macam tu lah kita makan. Happy, yes, you know. So I think with this session today, I think I should be a bit more careful. Jadi hari ni saya tak jadilah beli dinner plate. Jadi saya akan beli seketul ayam sahaja untuk kurang-kurang suku-suku. Saya memang kena jagalah. Saya pun tak sukalah cerita tentang umur-umur ni semua. Saya tak berapa gemar untuk... Apa Madam boleh beli snack plate, satu untuk tengah hari, satu untuk malam. Yes. Okay. Saya ikut saranan Puan Nur Hafizah. Jadi saya tidak akan rasa bersalah sangat. Okay. So terima kasih Puan Nur Hafizah. You're such a great inspiration to us in terms of your sharing today. We have learned so much from you. Hopefully we can work with you again in the future. We want to wish you all the best in your PhD and in your future, insyaAllah. Kalau besok dah ada title, kita nak jemput lagi Puan Nur Hafizah, mungkin ada lebih banyak lagi kan. So before we end the session, we want to also get some closing remark lah daripada Puan Hafizah on our topic today and on this session hari ini. Maybe a few words from you. Thank you so much everybody. Okay, alamak kena ni juga. But it's thank you so much invite, sebab kepada saya rasa macam dietitian ni tak adalah dikenali sangat. So it's an honor dijemput. But harap information yang I bagi hari ni is clear, understandable. Sangat Puan Hafizah. Boleh contact. Nutrition and pandemic. Stay home and stay healthy.